Yang saya pegang ni, biasanya kalau stokin tu kita pakai kat kaki, ini stokin boleh jadi bunga. Percaya tak percaya? Kena percaya sebab ini adalah kain yang digunakan untuk buat stokin dah boleh jadi bunga. Tapi yang ini cantik kan? Memang cantik. Harga pun cantik. Inilah yang kita panggil bunga tekap. Apa tu bunga tekap? Kita terus bersama dengan tetamu. Okey, nak tengok dulu. Inilah dia bunga tekap. Baik, kita terus bersama dengan Fiza. Apa khabar Fiza? Okey, khabar baik. Cantik bunga ni ya. Kalau tinggalkan jagi pun tak apa. Elok juga. Ramai kat sini nak. Apa khabar? Okey, baik. Dan untuk makluman anda, Fiza juga merupakan salah seorang usahawan yang berniaga secara online. Dan beliau mempunyai kepakaran untuk membuat bunga tekap khususnya. Dan juga bunga stokin, ada nama-namanya lagi. Okey, tapi kita menyentuh tentang bunga tekap. Apa yang boleh kita fahami tentang bunga tekap ni? Okey, bunga tekap ni sebenarnya dia daripada proses kita buat bunga tu lah. Sebab daripada dawai yang kosong, dawai yang kosong macam ni. So kita akan masukkan dengan dawai khusus. Dawai khusus ni dawai kita kerantai panggil jim lah. Jim. Dawai jim ni boleh dapat kat mana-mana kedai bunga lah. Cantik. Okey. And then kita perlukan kain sama ada kain songket ataupun kain organza. Okey, untuk kita tekap. Okey. Bila dah tekap, kita gam, dia akan jadi macam ni lah. Jadi yang tekap tu maksudnya bila dia kita gamkan dekat atas kain. Terjawab soalan rakan-rakan kita di Facebook. Tapi kalau kita tengok ni kain songket ni mahal ni kalau buat begini ni. Betul? Betul. Macam mana? Orang tengok kain songket dah, macam mana kos tu sendiri kan? Okey, kain songket ni dia ada banyak grade lah. Kalau kita pergi dekat kedai-kedai, ada yang grade murah, ada yang grade mahal. So kalau macam nak eksklusif lagi, kita ambil yang mahal lah. Dia boleh mengikut cita rasa dan kemampuan masing-masing. Baik, jadi bagi mereka yang dah pun tunggu depan TV ni, dah ada gunting, dah ada alat-alatnya semua, bahan-bahan yang diperlukan bagi membuat bunga tekap ni bagaimana Fiza? Kongsikan. First kita perlukan dawai. Okey, dawai dia ada jenis. Dia ada jenis. Kita ambil yang nombor 26. Kenapa 26 bukan 24? Sebab 24 lagi keras. Wujud tapi keras. Sebab bila keras, bunga kita tak susah nampak nak bentuk lentur dia cantik. Tak nampak macam hari ni bunga tu betul lah. Jadi kena beli yang 26 saiz 26. Dan sebelah situ apa lagi bahannya? Dan kita perlukan dawai jim. Dawai jim. Dawai apa tadi? Dawai jim. G-I-M. Pergi kedai ni sebut dawai jim, sebut dawai jim dia tahu. Ada nama lain? Tak ada. Okey, lepas tu kita perlukan kain songket lah untuk kita nak tekap ataupun organza sebagai alternatif. Organza ataupun kain songket lah. Songket. Kain lain tak boleh? Kain lain kalau percaya kain cotton tak boleh? Cotton boleh tapi macam cari corak yang boleh nampak eksklusif lah untuk kita nak itu yang buat. Penting tu sebenarnya kan. Sebab benda-benda ni kita boleh buat bunga pahau, kita boleh buat bunga tangan, boleh buat bunga dulang juga untuk hantaran. So banyak benda kita boleh buat lah. Okey. Jadi dah sebutkan tadi bahan-bahannya, kemudian seterusnya paling penting gam uhu. Kalau tak tekap, tak boleh nak lekat. Okey. Janganlah guna gam yang anak-anak guna kat sekolah tu, nak lekat-lekat tu kan. Tak jadi. Gam tu tak jadi. Memang kita pakai gam uhu. Lagi? Okey, kalau gam tembak pun memang kita tak ni lah. Gam tembak tu yang macam pistol? Gun glue, yes. Yang tu. Itu pun tak boleh? Yang tu dia cepat tanggal. Cepat tanggal. Tu dia punya don'ts lah. So kena cari gam uhu yang warna kuning. Kata baru tahu cepat tanggal. Jadi tak apa. Dan kita perlukan acuan ni. Okey, acuan ni untuk kita nak menentukan saiz kelopak. Okey, saiz kelopak. Memang saya tunjuk. Ini apa sebut ni kalau nak pergi beli ni macam mana? Kita panggil apa ya? Panggil apa? Putaran. Bukan. Kalau pergi kedai bunga cakap kita nak apa? Acuan untuk buat bunga. Ini macam acuan buah kuih macam PVC. Muffin, macam buat muffin. Bukan. Bukan. Nampak sangat tak pernah buat muffin. Okey, ini dekat kedai bunga pun ada lah. Ada. Okey, baik. Okey, dan kita perlukan ribbons. Hari ni saya akan tunjukkan contoh untuk nak buat bunga paha macam ni lah. Okey, jadi kita teruskan dengan prosesnya. Ramai dah tunggu dah tu. Okey, so mulakan. First kita akan ambil dawai ni. Ya. Kita akan gunakan dawai jim tadi. Dawai jim. Kita akan masukkan dawai ni dalam jim. Okey. Boleh masuk. Memang buat dia remeh sebab juga. tu dia kena ada saiz yang bersesuaian dia kena ada saiz. Kalau besar memang dia tak muat dengan dawai ni. Kalau besar. Okey, terus kita masukkan agak-agak. Okey, contoh kita nak buat saiz katakan saiz kecil lah ya. Okey. Yang mana yang paling senang, paling cepat buat? Paling kecil kan? Paling tak juga, sama je proses dia. Okey. So bila kita dah masukkan dawai ni, kita ambil acuan. Kita akan ikat dia kat sini. Okey.
Okay. Lembut je buat. Lembut je. Lembut je buat. Dah biasa buat kan? Okay, lepas tu? So, kita akan keluarkan, dia akan dapat macam ni lah. Okay. So, yang macam yang kita dah siapkan lah. Okay. So, yang ni, kita akan bentuk dulu sebelum kita tekap. Macam mana nak bentuk tu? Okay. Ni ikut suka hati kita nak buat macam-macam bentuk macam kita mana. nak? Agak-agak kelopak bunga tu kita nak macam mana. Okay, contohnya macam ni. Cantik. Okay. Okay, so kita akan ambil kita punya kain ni. Baik, okay. Kita dapatkan gambaran seterusnya. Dan kita akan gunakan gam untuk kita tekap lah. Baik, tunjukkan. Kita dapatkan gambaran yang lebih jelas. Gam ni nak kata keliling keliling. Kita akan gam dekat keliling ni. Banyak sangat tak boleh. Sikit sangat pun tak boleh. Sebab bila kita gunting, dia akan tercabut nanti. Tercabut. Wah. Menarik ni. Ini juga boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk menambah pendapatan sambil-sambil kan, kalau suri rumah khususnya di luar sana, inilah peluang anda belajar bersama Fiza membuat bunga tekap. Sebab kita pun ada buat kelas ya. Ada. So yang ni yang dah siap di jam ni kita akan tekap lah dekat sini. Biasanya saya akan biar setengah hari ke atas lah, bagi dia betul-betul lekat. Setengah hari? Ya. Setengah hari? So masa proses buat dawai-dawai saja. Bila proses gam-gam saja. Rumah Fiza biasa kita tengok keropok kita letak bawah matahari ke apa. Kalau pergi rumah Fiza tak ada keropok, kain-kain yang kita ada kain songket untuk membuat bunga tekap. Begitu. So kita akan tekap macam ni lah. Macam mana kita nak tahu kalau dah boleh ambil dah lepas setengah hari? Apa tanda dulu? Dia betul-betul kering. Kita angkat macam ni, dia dah boleh, kalau kita tarik ni dia tak tercabut. Macam ni bila nampak sangat ni dia masih, boleh tercabut kan? Dia masih basah kan? Okay, so ini kita akan biarkan demonya. Saya akan tunjukkan contoh sekali lagi. Okay, kita letak gam ni keliling. Okay, masa kita masukkan dawai je ni elok rapat lah, sebab kalau jarang-jarang dia tak cantik, dia nampak dawai tu. Dawai ni alternatifnya kita boleh guna juga dawai macam warna gold jugalah, supaya nak nampakkan lagi. Supaya tak nampak lah dalam dia tu kan? Okay. Ni sebab saya tengok kain ni ada macam putih-putih sikit. So saya gunakan warna dawai putih lah. Cantik. So kita akan lekap macam ni. Baik, selepas katakanlah dah kering separuh hari dah, habis dah kering dah. Lepas tu macam mana? Bila kering dia akan jadi macam ni. Begitu. Okay, so kita perlukan gunting. Kita akan gunting ikut dia punya bentuk lah. Ikut corak dia lah. Kalau love, kalau bunga-bunga. Kalau kan? love. Kalau huruf-huruf. Ada orang buat huruf tak? Huruf tak ada lagi. Tapi kalau dia orang nak buat backdrop ke kan, boleh, istimewa perlukan songket ke, call lah saya. Itu dia sebenarnya. Itu dia sebenarnya tu. Tapi yang penting yang tengah cuba belajar dulu. Kan? Bagi akak-akak kita di rumah sana. Sebenarnya benda ni kita boleh buat try and error lah. Cantik. So dia akan jadi macam ni. Lagi selepas itu? Selepas tu kita perlukan manik. Manik ni kita boleh buat sendiri atau beli siap di kedai. Kalau abang nak tanya, kalau pergi kedai memang dah ada yang tersedia macam ni? Ada. Dia jual dalam paket-paket lah. Mahal sikit daripada nak kena buat sendiri. Tapi kalau macam kita buat sendiri, kelebihannya kita boleh mix ikut warna yang kita nak. Pilihan warna. Baik. Okay, so kita akan cantumkan. Ya. Okay, kita perlukan kelopak yang kecil. Dia mudah dibentuk sebab dia mudah dibentuk. Sebab kalau keras sangat tak cantik. Jadi inilah peluang anda untuk menambah pendapatan. Yang mana yang boleh buat part time pun boleh. Tapi kalau sibuk bekerja seperti kami ni, jarang ada masa. Tempatlah dengan saya. Tempat dengan Fiza saja. Boleh call-call kan. Call-call. Saya ada Facebook juga. Facebook pun ada? Nanti kita war-warkan. Boleh war-warkan. So kita cantum keliling. Tak adalah sebenarnya mengambil yang mengambil masa yang lama nak tunggu dia kering sebenarnya. Tunggu dia kering dan juga cabaran untuk masukkan benda ni. Dawai ni. Itu cabarannya. Wah, cantik. Dia lagi cantik kalau kita warna-warni yang terang seperti ini. Warna terang boleh, nak warna yang lembut boleh, tapi kita boleh main dengan dia punya manik lah. Okey, so kita akan cantik. Apa yang perlu dielakkan apabila belajar membuat bunga tekap ni? Kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh sebutkan the do's and don'ts. Kan? Bagaimana? Okey, macam tadi yang saya cakap, contoh macam penggunaan gam, cara kita pilih gam. Lepas tu kain songket pun dia ada mainkan peranan. Contoh macam kalau kita beli kain murah-murah, dia bulu-bulu dia kat belah belakang tu kan banyak kan. So you banyak nak buang lah. Itu adalah tip untuk anda jika anda ingin mula belajar membuat bunga tekap. Okey, sudahi dengan cantiknya. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. So
So kita perlukan pita pelekat macam biasa, pelekat daun. Jangan pakai selfie tape tak. Selfie tape tu ada kakak ni nak jimat kos. Tak nak pergi kedai ambil anak-anak punya kan. Ini murah je, 90 sen, RM1 satu gulung ni. So tak payah ambil anak-anak punya. 90 sen saja. Okey, so kita betul ikat kan? Ikatkan keliling. Tapi cantik lah saya terpegun. Terpegun tempah lah dengan saya. Oh tempah. Tu dah tarikh dia lama lagi Harga boleh runding Harga boleh runding. Harga boleh runding kita boleh tempah. Boleh. Okey. Lepas tu? Lepas tu kita perlukan lidi untuk kita pacakkan. Okey. Wah, cantik. Kita ikat lagi lidi tu. Dengan lidi ni. Oh, baik. Selepas selesainya ikat. Kita boleh letak daun, kita boleh letak manik juga. Kita boleh ikut kreativiti masing-masing lah. Ribbon, nak letak yang jenis kerawang-kerawang telur macam ni pun boleh. Tapi seadanya pun dah cantik macam ni pun. Macam saya dekat Fiza Hantaran, kita lebih suka hasilkan bunga ni. Macam kita tak nak terlalu terikat dengan ribbon, dengan manik. Kita nak nampakkan bunga tu yang sebenar lah. Macam rose, kita akan nampak rose. Kita tak ada macam nak pakai manik-manik banyak ribbon kan. So dan itu daun antara yang kita punya kelainan. Fiza guna ni pun boleh kita beli di kedai. Ini boleh beli di kedai. Kalau tak nak guna ni, kita boleh guna daun-daun buat sendiri jugalah. Macam dip. Daun betul kat luar rumah tu boleh tapi layu lah. Layu. Kita cantumkan ni. Cantiknya. Siapa sangka hari ni anda berjaya belajar membuat bunga tekak. Ribbon. Okey, contoh ni ribbon. Ribbon kita lekapkan kat sini. Tapi sekarang ni kalau kita tengok trend terkini pun sebagai hantaran ada juga yang mula menggunakan ni bunga tekap ni. Ada bunga tekap ni sebenarnya dah lama. Kalau tanya mak-mak kita zaman-zaman dulu, dia orang tahulah. Kan? Okey, so ini dah siap. Cuma kita bentukkan nak nampak lagi cantik, kita mainkan lekuk-lekukkan dia lah. Kita lekuk-lekukkan dia. Cantik sebenarnya. Tidak begitu sukar. Tak. Akan memakan masa lah pada peringkat awal bagi anda yang cantiknya. Kalau seperti ini berapa harganya? Ini biasanya saya akan untuk harga 25 hingga 35 bergantung kepada jenis bunga. Baik. Dan juga saiz bunga dan juga material lah. Kain songket ke, organza ke. Kalau yang mahal-mahal lah. Kalau yang mahal-mahal lah. Itulah daripada anda kan, kalau beli kain songket yang biasa tak kira mahal ke murah, daripada yang baki-baki tu kita jadikan untuk kain buruk ke kan. Apa kata kita gunakan kreativiti, kita buat bunga tekak. Dah jadi untuk jimat lah. So ini saya bagi untuk you lah. Terima kasih. Satu je. Boleh ni nak lagi? Saya dah nampak beberapa dah sebenarnya. Ada nampak. Yang tu nanti tinggal jadi inilah dia hasilnya sebenarnya. Ramai yang gelak ni. Gelak sebab apa? Gelak nak juga. Nak juga. Semua ni kan. Jadi inilah dia hasilnya bunga tekap. Sekiranya mereka ingin, sebab masa yang kita ada ni mungkin tak cukup untuk mereka nak mempelajari kan. Ada kursus-kursus ataupun kelas? Ada. Kita ada kursus macam buat bunga ni. Bergantung jenis bunga yang peserta maulah. Macam bunga tekap ni ada. Boleh hubungi saya di talian 019-382-7881. Okey, ataupun boleh pergi ke saya punya blog www.creative2touch.blogspot.com atau di Facebook boleh search Fiza Hantaran. Macam ni eja Fiza tu? Fieyza Hantaran. Fiza Hantaran. Jadi type Fiza Hantaran, like page itu dan anda boleh mengetahui kelas-kelas yang dianjurkan oleh Fiza sendiri Dan kalau kita lihat bunga tekap kita dah belajar. Tapi kalau kita tengok yang tadi saya sebut awal-awal tadi, bunga stokin selalu kita pakai. Kain dia boleh buat bunga juga. Boleh, tapi stokin bukan stokin sekarang ni dia banyak macam warna lah. Macam ni warna pink, warna ni kan. Dan ini juga boleh dijadikan sebagai hantaran boleh jadikan. Dan kalau kita lihat yang ini kita panggil bunga apa ni? Yang tu bunga dip. Bunga dip. Bunga dip. Kita akan celup dalam satu bahan cair tu. So kita mix warna sendiri. Jadi maknanya Fiza campurkan warna sendiri? Ya. Kalau dekat kedai memang tak dapat lah warna ni. Memang tak dapat.
Ini macam mana? Ini mungkin boleh kita ada satu sesi khas boleh. Tapi memang cantik sebenarnya. Jadi semuanya bunga dip ada, bunga stokin ada. Itu nama dia ke tu? Bunga stokin? Ya, memang bunga stokin. Memang bunga stokin. Kena check dulu nama tu. Bunga dip, bunga stokin, bunga tekap semuanya ada. Kalau anda sibuk, anda tinggal ke Facebook, dapatkan Fiza Hantaran, like dan silalah tempahkan. Okey, jadi di kesempatan ini apa yang ingin anda sampaikan kepada penonton-penonton kita? Silakan. Okey, first kali terima kasih pada RTM sebab menjemput saya pada pagi ni. Kemudian saya juga nak mengucapkan selamat Hari Ibu. Okey, buat seluruh ibu-ibu di Malaysia, terutamanya ibu saya yang banyak menyokong. Okey, kepada penonton di rumah saya ucapkan selamat mencuba. Jangan kalau mana yang nak kahwin boleh save budget, anda boleh buat sendirilah benda-benda ni di rumah. Cuma perlukan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Dan kosnya pun tidak begitu mahal. Kalau buat sendiri kos tak mahal lah, macam mana yang kita nak bagi kat orang kan, sebab bila upah orang ni tenaga dia, masa dan sebagainya kan. Jadi ada juga 2-3 orang kat studio ni nak berkahwin, jadi eloklah mereka mengenali Fiza. Nanti saya edarkan. Jadi itu dia hari ni kita dah pun belajar. Saya harap anda telah pun sedikit sebanyak berjaya belajar membuat bunga tekap. Jadi untuk maklumat lanjut anda pastinya boleh melayari Facebook Fiza Hantaran dan anda juga boleh mengikuti kelas-kelas yang beliau anjurkan nanti. Baik, terima kasih Fiza. Terima kasih. Dan selamat Hari Ibu untuk anda juga. Dan kalau saya di sini saya dah tahu nak bunga apa, tapi rakan kita seorang kat situ bila agaknya menanti hari bahagia? Kalau dalam masa terdekat apa? Tunggu lagi. Hezri dan Rina, silakan.